Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar di kelas 8, pada tahun ini kita belajar di rumah. Pada term yang pertama, sebulan dua ni kita belajar di rumah kerana dalam keadaan yang kita telah tahu lah, kita telah maklum masalah penyakit-penyakit berjakit. Lalu tu harap pelajar-pelajar belajar di rumah dengan teliti, dengan perhati. Pada hari ini kita nak mengaji masalah politik, politik dan sosial semasa kerajaan Osman. Iaitu politik maknanya kamerang, cara meretah kerajaan, dan sosial makna sangkum, makna cara hidup rakyat-rakyat ataupun prakcacun semasa kerajaan Osman. Kita telah maklum negara kerajaan Osman itu sangat-sangat luas. Kita belajar pada minggu yang lalu, kerajaan Bani Utsmaniyah ni negeri dia sangat luas. Termasuk 3 buah benua. 3 buah benua makna 3 tewib. Benua-benua ni iaitu tewib. Mana? Yang pertamanya benua Asia, iaitu tewib Asia. Yang kedua benua Eropah, tewib Europe. Dan yang ketiga benua Afrika, tewib Afrika. Luas negara dia hingga sampai ke negeri Asia, negeri Kaukot, negeri Syam, negeri Palestin, hingga sampai kepada Teluk Arab, Hungary, hingga sampai kepada negeri Mesir dan Turki. Turki adalah ibu negara kerajaan Bani Utsman. Itu kita dah belajar pada minggu-minggu yang lalu. Pada minggu ni, sebenarnya pada minggu ni kita nak ngaji pegawai-pegawai negara. Maknanya orang-orang kerja. Cau nanti. Hok kerja untuk nak bina negara, nak pergi maju negeri kerajaan Bani Utsman. Ada 2 keturunan. Pegawai-pegawai negara kerajaan Bani Utsman berasal dari 2 keturunan. Satu keturunan dari orang-orang Masihi yang telah memeluk Islam. Asal orang Kristian. Orang Masihi ni orang Kristian. Lepas tu dia memeluk Islam. Orang Kristian, kemudian dia masuk Islam. Masuk bila? Sejak kecil lagi. Masa dia budak-budak. Orang Kristian masuk agama Islam masa budak-budak lagi. Setelah tu dididik. Setelah tu dia belajar dalam sekolah-sekolah kerajaan Utsman. Mereka mana? Orang-orang Masihi hok masuk Islam tu dipertanggungjawab apabila dia habis belajar, dia boleh kerja, ada tamneng, ada nati sebagai khidmat dalam istana. Kerja dalam kawasan kota-kota raja, pejabat pentadbiran dan tempat-tempat kerja kerajaan ataupun nuangan racikan. Bahasa saya kata nuangan racikan, dan pusat tenteraan. Jadi askar, jadi tahan. Dan yang kedua, pegawai kerajaan yang bekerja, orang-orang kerja, cau nanti hok kerja kerajaan masa kerajaan Utsmaniyah. Keturunan yang kedua iaitu orang Islam asal. Tadi orang Masihi, orang Kristian, lepas tu dia masuk Islam. Hok yang kedua ni orang Islam asal. Ayah dia, cik dia keturunan Islam asal. Sebagai orang kerja kerajaan, mereka bertanggungjawab terhadap 3 bidang. Orang Islam asal, keturunan Islam, apabila dia habis belajar di sekolah kerajaan Utsman, dia kerja 3 bidang, 3 bahagian. Pertama, dia kerja bidang hal ahwal agama. Apa masalah, apa perkara hak sakut pak dengan agama, orang Islam asal ni lah kerja dan memajukan negara pada masa kerajaan Utsman. Dan yang kedua, bidang guru. Jadi orang mengajar. Bidang guru iaitu bidang mengajar, pelajar-pelajar mengajar orang-orang dalam negeri, orang Islam asal. Dan orang Islam asal juga
keturunan orang Islam asal juga, kerja dia bidang yang ketiga di bidang qadi. Qadi ni makna orang gerak sing orang salah dan betul, iaitu pihaksa. Pihaksa ada lesan. Tu jadi tok qadi, iaitu orang Islam asal. Selain dari tugas itu, mereka juga sebagai pendakwah kepada jihad fi sabilillah. Makna dakwah, ajak orang buat baik kepada jalan Allah Ta'ala. Ajak orang kerja pada jalan Allah Ta'ala. Dan kepada memberi semangat, memberi sokongi, beri semangat pada orang-orang Islam supaya nak pergi buka negara-negara Islam, jadi luah. Dakwah agama Islam jadi lebih tersebar lagi. Tiap-tiap masjid kecil masa dulu ni ngaji di mana? Lah ni ngaji di sekolah. Tapi masa Covid ni ngaji di rumah dulu sama tara. Sebenarnya kita mengaji di sekolah. Tapi masa dulu ni tak ngaji di sekolah supenggalan ni. Tak mengaji, tak belajar di sekolah seperti sekarang. Masa dulu yang mengaji di masjid. Dulu ngaji di masjid. Ada lagi masa kita lah ni pun ngaji di masjid. Tapi masa dulu ni sekolah dia di masjid. Sama ada masjid kecil, masjid halau ataupun masjid besar, merupakan sekolah ibtidai, adalah tempat mengaji, tempat belajar. Pekat ibtidai. Tadi ibtidai makna tonton. Moton lah. Sanawi. Sanawi ni makna ton pelai, mau pelai. Dan ali. Ali ni makna mahawid tialai. Pekat ali mahawid tialai. Di peringkat ibtidai, peringkat ibtidai tonton tu, ambil di tadika dengan siapa Musang lah, mudah-mudah ibtidai ni. Diajar murid-murid membaca menulis bahasa Arab. Ibtidai ni ngaji nulis dan ngaji baca. We pandai baca, we pandai menulis, ambil di moton. Ngaji apa? Ngaji bahasa Arab, ngaji ilmu mantik, ngaji ilmu fisik, ilmu jabar. Fizik ni mana fisik bagi kita ngaji tu dah. Jabar mana ilmu, termasuk oleh keniksa juga. Falak, falak ni ilmu darasat, withia, dan lain-lain lagi. Dan ilmu-ilmu lain lagi tak ada sebut sini. Tiap-tiap orang, mana tiap-tiap orang pelajar dari peringkat-peringkat tersebut, peringkat ibtidai, peringkat sanawi, peringkat ali tu, diiktibar, makna dikirakan orang muallimin, orang yang ada ilmu. Habis ngaji dah, peringkat ali dikirakan muallimin, orang ada ilmu, dan dijawatkan wi tamneng dia, wi kerja ke dia. Dijawatkan makna wi tamneng nanti kerja dalam kerajaan dengan mana-mana jawatan mengikut keahlian, mengikut kuam tenak dia, mengikut hak dia pandai. Dia bijak, dia pandai di bahagian apa, bahagian mana, kerja hatulah. Mereka yang lulus sanawi boleh menjadi guru peringkat ibtidai. Bagi pelajar-pelajar masa kajian Usmaniyah hari itu, apabila belajar habis peringkat mau apply, peringkat sanawi mau apply ni, boleh menjadi guru, boleh pergi mengajar pelajar-pelajar peringkat ibtidai. Habis mau apply makna habis kelas 10, boleh mengajar moton, boleh mengajar mau 1, boleh mengajar kelas 5, kelas 6, kelas 7. Atau boleh menjadi pada mula-mula sebagai penolong qadi di penjabat. Atau boleh jadi pucuai, pupi paksa dalesan. Tu orang habis sanawi pada masa dulu. Habis sanawi masa lan ini supaya tak salah tu. Repeat cerna masing-masing. Tiap-tiap kampung sama ada kecil atau besar dilantik seorang tok qadi. Masa dulu ni tiap-tiap kampung nak kawasan kampung duduk tu ada seorang tok qadi. Diletak seorang tok qadi tak apa untuk menyelesaikan masalah ahli kampung itu dan kawasan yang berhampiran. Untuk mari nak memajukan, mari nak jagakan orang-orang kampung, mari nak gerak sing siapa dia salah, siapa dia betul. Kalau ada masalah balah, masalah hadu dalam kawasan kampung, tok qadi ni lah. Mari gerak sing, mari perak, mari igat orang-orang salah. Selain dari itu ada beberapa mahkamah.
mahkamah ni san. Mahkamah ni makna san, makna tempat-tempat kerja Tok Kodi. Mahkamah tertinggi, mahkamah khas. Mahkamah ada dua bahagian. Satu mahkamah tertinggi, satu mahkamah khas. Mahkamah khas makna mahkamah san capak untuk ahli zimmah. Ahli zimmah ni hamba zaman dulu. Hamba. Ahli zimmah iaitu orang bukan orang Islam. Lepas tu dia duk bayar pahasi, dia duk bayar cukai pada kerajaan Islam. Dan lain-lain untuk hamba sahaya dan juga untuk tat. Hamba zaman dulu ada tat, lah ni tak ada dah. Zaman dulu ada tat ataupun celesik mari duk oleh negeri kerajaan Uthmaniyah. Mak kalau ada buat salah gapo, pergi masuklah dalam mahkamah khas. Dan satu lagi iaitu para kodi. Orang jadi Tok Kodi ni, orang jadi pupipaksa dalam negara Bani Uthman mempunyai kedudukan yang tinggi. Pupipaksa atau Tok Kodi masa kerajaan Uthmaniyah itu ni, pekat dia tinggi. Dalam masyarakat, dalam sangkum ada tamneng tinggi, tamneng tisung naik sangkum. Mereka itu ada 5 peringkat. Tok Kodi pada masa kerajaan Uthmaniyah itu terbahagi kepada 5 peringkat. 5 kan. Dan mereka diangkat satu peringkat demi satu peringkat hingga ke setinggi-tinggi peringkat Kodi. Semua peringkat itu diketuai oleh 2 orang Kodi. Kodi ni ada peringkat kapung, ada peringkat amper, ada radap ataupun peringkat cangwat, ada peringkat negeri dan ada peringkat dunia. Masa kerajaan Uthmaniyah ni Tok Kodi yang paling besar sekali, paling tinggi sekali iaitu peringkat dunia. Ada 2 orang. Orang panggil pun Kodi tu Kodi Askar. Kodi hok ketua Tok Kodi, Kodi hok peringkat paling tinggi sekali. Ada 2 orang dalam masa kerajaan Uthmaniyah iaitu Kodi Askar. Salah seorang ditetapkan di Asia, duduk di Asia. Seorang lagi duduk di Eropah. Seorang lagi Tok Kodi hok besar, hok nama Kodi Askar tu duduk di Twib Europe, duduk di Eropah. Tetapi walau berperingkat-peringkat, maknanya peringkat kapung, peringkat amper, peringkat cangwat, peringkat dunia, masa kerajaan Uthmaniyah semua tu panggil Tok Kodi belakang. Berhubungan dengan pengadil, maknanya bersangkut paut dengan pengadil-pengadil, ada lagi satu tugas iaitu memberi fatwa, orang panggil mufti. Mufti ni orang juru bawa tubik undang-undang, orang royak undang-undang, orang juru royak hukum-hukum. Mufti orang juru royak hukum-hukum. Dilantik dari orang-orang yang habis mengaji peringkat sanawi. Orang habis sanawi zaman dulu ni dikirakan orang ada ilmu lah, orang alim. Tak super sanawi lah ni lah. Sanawi zaman kerajaan Uthmaniyah ni boleh memberi fatwa, boleh royak hukum-hukum, boleh buat ambil jadi orang nak kot mai. Orang rang kot mai kalau lah ni. Orang rang kot mai untuk kerajaan Bani Uthman. Dan ada masalah apa, kita tanyalah mufti tu. Dan yang demikian jawatan mufti pada masa kerajaan Uthmaniyah adalah satu jawatan yang penting. Satu tamnenti samkan di Istanbul, dalam Istanbul. Makna dalam kerajaan, dalam bandar Istanbul masa kerajaan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni seorang raja kerajaan Uthmaniyah yang boleh buka negara Islam, boleh buka Konstantiniyah jadi Istanbul, jadi negeri merang luang, negeri Turki sekarang lah ni. Muhammad Al-Fatih ni gelar kepada mufti iaitu Syekhul Islam. Syekhul Al-Islam. Dan dijawabkan jawatan itu maknanya tamneng pegawai orang Islam, orang-orang kerja Islam ni. Kita telah belajar dah tadi. Orang-orang kerja dalam masa kerajaan Uthmaniyah itu terbahagi kepada 2 keturunan. Satu keturunan orang Masihi, ia masuk agama Islam sejak kecil, sejak haluh-haluh, lepas tu ia mengaji di kerajaan Uthmaniyah boleh kerja. Yang kedua, keturunan yang kedua iaitu orang Islam asal. Apabila dia habis belajar, habis mengaji, ia boleh kerja kerajaan, boleh jadi pegawai boleh jadi caw nanti. Kerajaan masa kerajaan Uthmaniyah daripada orang Islam boleh menaiki diri ke peringkat yang tinggi. Dengan apa nak naik tamneng ke tinggi? Dengan usaha jihad. Nak naik tamneng dalam kerja
Wikot tinggi lagi. Dengan kerja sungguh. Dengan usaha jihad. Makna kerja sungguh. Kerja betul. Kerja dengan ikhlas. Tak tipu. Tak corruption. Kerja sungguh. Lepas tu, kerajaan pun akak dia. Jadi tamnain kau tinggi lebih baik pada sedia lagi. Mereka begitulah keadaan hamba-hamba dan sultan makna raja-raja. Orang-orang Masihi yang menjadi pengikutnya. Kena kerja sungguh. Kerja betul. Dan kerja ikhlas. Akhir orang akak tamnain dia. Wika tinggi lagi. Satu lagi iaitu satu lagi ada badan-badan kebajikan. Maknanya bahagia untuk nak buat baik. Bahagia untuk nak tolong masyarakat. Satu golongan lagi orang yang tolong masyarakat. Tak ada harap kepada balas. Tak ada nak tamnain. Tak ada nak duit. Tak ada nak apa. Semata-mata kerja untuk nak pahala. Kerja untuk nak beri kebaikan untuk orang ramai. Lalu tu ada satu kebajikan dalam negara ada memainkan peranan penting. Ada buat bakti samkan orang kerja untuk nak khidmat negeri. Khidmat ahli kampung. Khidmat buat baik, buat negeri tu maju. Guna harta peribadi dan guna harta hak kerajaan. Untuk nak bina seperti guna duit, guna perbelanjaan, guna duit untuk masjid. Untuk buat rumah sekolah. Untuk buat pustaka, makna buat hang semut. Lepas tu beki jemaah iaitu beki getak, beki sepan. Lepas tu buat rumah tupai-tupai orang-orang susah. Orang lalu jalan. Pelarian makna orang lalu jalan. Pelancong nak tangtiau atau orang mari kerja jauh-jauh. Boleh tupai duduk di rumah-rumah hok kerajaan buat. Ataupun orang-orang hok suka khidmat untuk masyarakat. Dan juga khidmat buat rumah sakit. Buat rumah payabang. Lain-lain lagi. Sama ada harta peribadi dengan suan tua. Ambil duit peribadi, kerap buat kebaikan untuk negeri. Dan duit hak harta negara, harta hak kerajaan, mari beri untuk patena untuk buat kebaikan dalam negeri. Maupun bayar dengan secara duit usara ataupun duit banyak sekaligus sudah. Seperti pada tahun 465 di satu merang, satu bandar nama Bandar Anadol telah dikurbankan, telah digunakan harta untuk 45 buah. Guna harta untuk 45 buah rumah tupengi serta makan kepada orang susah. Orang fakir miskin, hak duit tak ada. Ada orang murah hati, ada kerajaan buat rumah, orang hak susah-susah tak ada rumah, hidup situ. Serta we makan ni. Dan untuk 342 buah rumah, 342 buah masjid supaya tempat buat semaya jemaah. Iaitu masjid lah. Buat tempat semaya jemaah. Dan ada satu tajuk lagi lewat bawah ni sikit dah. Ahli zimmah. Ahli zimmah ni, siapa ahli zimmah? Iaitu orang kafir hok dok le negeri kerajaan Utsmaniyah. Orang kafir, orang bukan Islam hok dok le negeri Islam masa kerajaan Bani Utsmaniyah. Dia dok bayar cukai, dok bayar fasi kepada kerajaan Utsmaniyah, orang panggil ahli zimmah. Dan negara Bani Utsman sejak dari mula lagi mencapai nikmat bebas. Hai Siti Seripa dan tasamah yang sepenuh. Mi Siti Seripa naikkan damrung ciwit yang sombong. Wi bebas kepada orang Islam, wi bebas kepada orang yang bukan Islam. Hok dok le nari kerajaan Utsmaniyah dengan sepenuh, dengan baik, hidup dengan baik. Hingga pagar sejarah, hingga nak prawatsat. Orang tulis sejarah selalu membuat perumpamaan. Mari nak bandai, mari nak priap-priap dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dapat kebebasan yang penuh dalam menjalani kegiatan ibadat mereka. Hingga banyak sekali jemaah-jemaah puak-puak Nasrani, orang-orang Kristian di semenanjung Balkan memandang baik kepada kerajaan Utsman lebih dari kerajaan Masihi yang telah memerintah negara mereka sendiri. Atau orang-orang Masihi ni, orang-orang Kristian
hok mari duduk dalam negeri kerajaan Bani Utsmaniyah ni hidup lebih baik, hidup seni. Hidup rasa duduk kerajaan Utsmaniyah, negeri Islam lebih sedap duduk daripada negara mereka sendiri. Lebih sedap duduk daripada negeri yang merintah oleh orang Masihi. Lalu tu mereka mari duduk dalam negeri kerajaan Utsmaniyah dengan bebas, dengan baik, dengan selamat. Walau mereka bukan orang Islam pun. Pada minggu ni, pada kali ni saya rasa ustaz rasa cukup sekat ni. Kita akan sambung kali lagi akan datang ataupun minggu depan dengan di muka yang ke-40 lah. Pada hari ni sekat ni dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.